Dia kan ada surah ni. Pertama dan selamanya syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita ruang dan peluang untuk berada di dalam rumah Allah dan dapat solat subuh secara berjemaah. Dan nikmat yang paling besar sekali iaitulah Allah kekalkan nikmat iman dan hidayah di dalam hati kita. Jika Allah mengambil nikmat ini dalam hati kita, tiada lagi nikmat iman dan hidayah, maka kita akan berada dalam golongan yang sia-sia berada di muka bumi ini. Walaupun Allah menarik segala nikmat yang kita ada dekat dunia ni, Allah ambil balik kereta, Allah ambil balik kesihatan semua, tetapi kalau Allah tinggalkan saja nikmat iman dan nikmat hidayah, ianya mampu untuk sampai ke destinasi yang kita idam-idamkan, iaitulah syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, Islam ini terbentuk di dalam satu akhlak. Akhlak Islam yang perlu ada pada setiap diri umat Islam. Dan bermulanya umat Islam di pagi hari diajarkan oleh Nabi, diperintah oleh Allah dengan solat subuh secara berjemaah. Kalaulah kita mulakan hari pagi kita dengan solat subuh berjemaah, dan yakinlah sampai ke malam kita akan dipelihara oleh Allah. Tetapi kalau subuh kita berterabur dan tengoklah kehidupan kita, Zuhur sat lagi pun kita tak mampu lagi nak berjemaah, Asar sat lagi pun kita duk kalut dengan hal keduniaan, Maghrib apatah lagi, Isyak apatah lagi. Tetapi kalau ada orang yang dia berusaha bermula pagi harinya dengan solat subuh, yakinlah kita akan dijaga oleh Allah. In tansurullah yansurkum. Kalau kita tolong agama Allah, Allah pasti akan tolong kita. Tapi kalau kita buat tak tahu dengan agama Allah, apa akan jadi kepada umat yang ada pada hari ini? Yang mana lalainya mereka dengan kehidupan dunia, yang mana lalainya manusia hari ini dengan kelekaannya mereka, dengan merebut apa yang diseronok, apa yang berasa diidamkan di dalam hati mereka, sehingga mereka lupa akan panggilan dan seruan daripada Allah. Padahal pada waktu malam, macam pagi tadi kita main kan, waktu subuh, padahal waktu tu Allah sedang menanti, mana dia umat aku, mana dia hamba aku yang kata mereka ni ada masalah, mereka kata mereka ada masalah, mereka kata mereka ada ujian, mereka kata mereka ada macam-macam, tapi aku tunggu mereka tak main pun. Mana mereka? Kan? Mana mereka? Tapi cita-cita kita tinggi, nak macam-macam, nak itu, nak ini, nak minta, ya Allah rezekikanlah aku, ya Allah bagi tu bagi ni. Tapi bila Allah tunggu, kita tak hadir pun. Nah, apa dekat sini betapa lalainya kita. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat, sebelum kita mulakan pada pagi ini, saya nak mengajak untuk kita baca Quran lah sikit. Dan kita baca Quran, kita ambil berkat daripada Quran. Tuan-tuan, dengan adanya Quran, bila kita mulakan hidup dengan bacaan Quran, itulah petunjuk yang Allah nak bagi kepada kita. Sahabat-sahabat kalau ada handphone yang ada iPhone, pakai iPhone Ashok. Pakai iPhone. Sekejap. Boleh. Keluarlah buka tengok Quran, kita tengok surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam, muka surat 564. Surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam. InsyaAllah konsep kita baca Quran pada pagi ini, saya akan baca, tuan-tuan akan ikutlah. Tuan-tuan akan ikut, kita akan tadabbur sama-sama, dan kita insyaAllah kita baca dengan secara berjemaah insyaAllah. Jumpa muka surat 564 surah Al-Qalam. Kalau orang kita panggil surah Nun. Surah Nun. Surah Nun ni dia ada banyak kisah dah. Ada banyak kisah sampai orang kata apa, kalau nak mengai baca surah Nun Ustaz. Baca 5 ayat, nak mengai, nak tangkap, nak mengai ikan, baca surah Nun 5 ayat. Tetapi itu tak ada lah dalil, tak ada lah hadis yang sahih dan sebagainya. Dapat ikan besar lah. Dapat ikan besar dia. InsyaAllah kita baca sama-sama surah Al-Qalam. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Nun.
ربك بمجنون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لأجرا غير ممنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين ولا تطع كل حلاق مهين هماز مشاء بنميم هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم مناع للغير مقتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأول سنسمه على الخرطوم سنسمه على الخرطوم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita nak tadabbur seluruh ayat makan masa, tetapi saya nak minta sahabat-sahabat kita fokus pada ayat yang keempat. Sajalah saya. Ayat yang keempat yang Allah menyebut wa innaka la'ala khuluqin azim, pada Nabi Muhammad itu memiliki akhlak yang terbaik. Jadi Allah menyuruh supaya kita ikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada ayat yang ke-10 Allah memberi pesan kepada kita supaya wala tuti', jangan sesekali kamu hampiri dengan golongan yang pertama. Allah pesan jangan kamu hampiri dengan golongan yang suka mencaci. Wala tuti' kulla halaf. Kalau dalam Quran, bila dalam satu dalam satu perkataan tu ada syaddah, di situ menandakan bahawasanya betapa kerasnya satu peringatan ini. Halaf, jangan kamu dekat dengan orang yang suka mencaci maki. Yang kedua Allah sebut halaf. Yang kedua Allah sebut hamaz. Hamaz, jangan kamu mendekati golongan yang sering menghalangi amalan-amalan kebaikan. Jangan tengok ada orang yang duk halang ni, macam kita duk buat program subuh seramai Jumaat ni. Macam-macam, tapi kita tak mau cerita sampai hari ni. Ada orang halang. Ada juga, tapi kita akan teruskan insya-Allah. Yang kental pasti sampai insya-Allah. Yang ketiga Allah pesan jangan kamu dekati orang yang jahat dan kejam. Jauhkan. Tengok ada orang yang jahat, orang berlaku kejam, kita kena jauhkan. Yang keempat Allah pesan jangan kamu dekatkan diri kamu dengan golongan yang hartawan, tetapi mereka ni dustakan agama. Dustakan agama, mempermainkan agama. Dia berasa serupa dengan ada keperluan tertentu, dia
dia akan ambil agama, dan ada urusan tertentu dia tinggalkan agama. Ini Tunggang, golongan dia apa? Ini tunggang. golongan apa ni? Golongan munafik. Munafik. Jadi tuan-tuan, mungkin daripada ayat ini memberi sikit pengajaran kepada kita. Baik, Ustaz. Jadi cukuplah sekadar itu. Saya persilakan, sebelum syuk kita persilakan Fadil Ustaz Firdaus yang merupakan hari ini sponsor makanan di Nujma Catering kita pada pagi ini. InsyaAllah kita sedikit kita laungkan takbir kepada Ustaz sebagai laungan semangat kepada beliau. Takbir! Allahu Akbar. InsyaAllah Ustaz dipersilakan sedikit nasihat kepada kami semua. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalli wa sallim 'ala hadha an-nabiyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama sekali kita merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di rumah Allah dengan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala untuk berada, saya dipahamkan bermula 4:30 pagi tadi, yang disebut dengan sebaik-baik masa. Waktu itu adalah waktu sahur. Dan waktu sahur ni wal mustaghfirina bil ashar. Allah Ta'ala sangat mencintai orang yang beristighfar di waktu sahur. Waktu yang paling afdal sahur tu adalah 1 jam sebelum subuh. Yang tu paling afdal. Ramai orang puasa, dia pergi beratok nasi kandak 11:30 malam. Uish, Makan sok. awal sangat. Awal sangat. Ya, kita jumpa dengan nasi kandak 11:30. Saya tanya dia, awal memang nasi kandak. Dia kata, sahur orang siap-siap Ustaz, senang. Esok pagi tak payah bangkit kan. Betul. 11:30 pagi dah. Yang tu bukan sok. Yang tu buka puasa. Aku tanya. Jadi waktu sahur yang paling afdal adalah 1 jam sebelum subuh. Jadi 1 jam sebelum subuh tu, tadi saya sampai di masjid ni tuan-tuan, saya tengok tuan-tuan duduk sahur di belakang kan. Sarapan. Duduk sahur ramai tadi di belakang tu. Tapi tak puasa aku hari ni kan. Okey tuan-tuan yang dirahmati Allah, waktu tu waktu yang Allah Ta'ala sangat mencintai supaya kita banyak beristighfar kepada Allah. Dan kemudian kita sambung dengan solat subuh berjemaah. Dan sekarang ni saya betul-betul main tu tak mau ceramah, main tak makan ya. Tapi Ustaz Malik suruh juga kan. Dan ini pertama kali saya ceramah dengan artis-artis duduk di kanan aku ni. Selalu ceramah duduk kan. Tahu tak buat. Bekah artis. Minum bekah. Kan? Alhamdulillah, kehadiran yang sangat baik tuan-tuan. Nabi sebut dalam hadis, sesiapa yang menunjukkan kebaikan, maka orang ni buat baik dan pahala tu akan dapat kat kita. Ya. Maka pagi ni tuan-tuan berhimpun di sini. Tuan-tuan menghidupkan Masjid Timah ni dengan subuh seramai Jumaat. Alhamdulillah, saya rasa capai sasaran tadi, penuh masjid. Alhamdulillah. Dan mungkin besok lusa kita mati. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan berdepan dengan kematian. Yes. Sama ada kita mati tengah main bola, ataupun kita mati tengah menari, ataupun kita mati tengah makan. Ada orang mati tengah bercakap, ada orang mati tengah semayang. Mungkin ada seorang tuan imam semayang subuh meninggal kemarin pagi, Jumaat pagi. Ada orang mati tengah menari dangdut. Ada orang mati tengah main judi. Polis serbu tempat tu, dia terkejut, dia lari, masa lari kena heart attack mati. Ada orang mati tengah main bola. Tahun 2004, Miklos Feher. Ada orang mati tengah buat lawak. Itu tak tahu. Dia paling aku bakal. Selamat kita tak lawak orang. Miklos Feher tahun 2004 tengah main bola tuan-tuan, atas padang bola, live telecast satu dunia. Dia petik kaki kawan tu, jatuh kena kad kuning. Masa dia tengok referee tu, dia senyum
Kemudian bila dia pusing balik, dia jatuh mati atas padang. Waktu tu kawan dia lari mai. Kawan dia pemain bola tuan-tuan, terkenal di dunia. Tapi kawan dia tak boleh menghalang malaikat maut cabut nyawa dia. Mereka menangis di atas padang tu, tapi mereka tidak boleh menghalang. Apabila sampai masa Allah Ta'ala nak cabut nyawa, tak ada siapa boleh halang. Jadi selalunya apabila bercakap tentang kematian, saya ikhlas tuan-tuan. Sama ada tuan-tuan mati dulu, saya kemudian, ataupun saya kemudian tuan-tuan yang dulu. Sama. Yang tu sama. Awak tak mau cakap dulu je lah. Ada juga orang mati tengkrama. Yang tu sudah Fatimah. Tuan-tuan, jadi mati ni tak ada saya duduk dengan bekas pelawak kan, bekas pelawak kan. Jadi saya kena buat lawak sikit lah kan, tak boleh serius kan. Tuan-tuan, jadi kita ni dekat dengan kematian. Kalau dah esok lusa kita mati tuan-tuan, dan hari ini kita telah menunjukkan satu kebaikan, menjadi titik sejarah di Masjid Imam. Kita buat subuh seramai Jumaat, 10 tahun, 15 tahun ke depan, 30 tahun, 40 tahun ke depan, tak ada dah buka-buka ni, mungkin kita dah masuk ke alam barzakh. Tapi waktu tu kalau yang diteruskan oleh anak-anak kita yang pagi ni ada di sini, ada budak kecil, nanti lagi 40 tahun ke depan dia bukmai anak dia pula, dia habaq dekat anak dia tu, ingat lagi, bapa ingat lagi 40 tahun yang lalu ada satu mamak tu meduk tengah pelawak ya? Mamak tu nama apa lupa lah. Waktu tu saya pun tak ada lah. Mereka ni lagi awal lah ya? Okey lah kan, kalau pelawak boleh gelak saya buat lawak tu okey lah kan. Saya pun pening nak tadi duduk belakang tu. Macam mana aku nak duduk dengan mereka ni kan. Kan tuan-tuan, waktu tu yang dapat pahala siapa? Siapa dapat pahala tuan-tuan? Kita yang dapat pahala, kerana hari kita yang menghidupkan satu perkara yang mengajak orang ke arah kebaikan. Sebab tu tuan-tuan, penting untuk kita berada di sini. Dan saya tak mau sentuh banyak, cuma kita kena ada semangat jihad untuk nak mendekatkan diri pada Allah. Kita duduk di Malaysia tak perlu gadai nyawa. Tadi ustaz doa, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Palestin. Tuan-tuan tengok 18 Oktober, Yahya Sinwar, ketua biro politik Hamas, berdepan dengan tentera Israel. Mereka 3 orang, tentera Israel puluhan orang, kereta tank, drone, kecanggihan senjata. Tapi semangat jihad Yahya Sinwar, bahkan dia telah tunjuk masa 22 tahun dia duduk dalam penjara, dia tulis novel. Dalam novel dia bersumpah dengan nama Allah, kalaulah aku tak ada senjata untuk lawan dengan Israel, yang aku hanya adalah debu sahaja, nescaya akan aku gunakan debu tu untuk lawan Israel. Dan dia tunjuk pada titik akhir darah dia, kayu yang ada di tangan dia pun dia baling. Kalau orang Penang dia kata kambing 32 kan? Kambing 32 tu ada kat tangan dia, tu pun dia baling dekat Israel, nak menunjukkan keberanian, semangat jihad Yahya Sinwar kan? Tu semangat jihad, nak kena gadai nyawa. Pagi ni tak ada gadai nyawa lagi tuan-tuan. Pagi ni yang pomai belakang tu ada nasi minyak, ayam merah kan? Saya bawa main tadi, nak cari ruang tuan-tuan, tak ada apa pun. Bukan nak cari nama, cuma nak cari peluang, nak tumpang berkat tuan-tuan, nak tumpang pahala pagi ni kan? Tak banyak tuan-tuan, adalah apa-apa kita nak makan sehari insya-Allah. Saya dipahamkan ada juga sumbangan nasi gandang. Nasi gandang pun ada kan? Nasi gandang utama ada, nasi gandang utama pun ada pagi. Roti canai pun ada tuan-tuan. Kita main ni nak jihad masa, nak jihad tenaga sat untuk mencari keredaan Allah. Di celah-celah tu adalah lawak-lawak sikit kan? Kalau serius sangat pun boring tuan-tuan kan? Kalau main pagi-pagi ni main innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli, ada main itu macam ni tuan-tuan. Kita tak lama lagi dah nak hidup tuan-tuan, kita dah dekat dengan kiamat dah, nak masuk neraka ni betul main itu apa belah kan? Jadi kita ada gurau sikit supaya kita rasa keseronokan untuk nak mendekatkan diri dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman ni zaman yang penuh kerosakan, dan lepas daripada zaman ni akan bertambah rosak.
Maka dalam keadaan zaman yang penuh kerosakan, kalau kita mampu mempertahankan keimanan kita, maka kita termasuk antara golongan yang selamat tanpa mengira siapa kita. Tak semestinya ustaz akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan antara orang yang akan diazab dalam neraka Allah adalah ustaz. Ya, sebab tu tuan-tuan saya seronok saya jumpa Tapai ni kali ketiga kami jumpa. Ya, hari ni first time jumpa Bang Syuk. Seronok tuan-tuan, orang yang terlibat dengan artis, terlibat dengan hiburan, kan? Mereka sibukkan diri untuk mendekatkan diri dengan agama Allah Subhanahu wa taala sekadar apa yang mereka mampu. Nak ceramah. Saya tanya. Berdua habis cakap dia tanya. Saya potong. Dia memang suka tanya. Saya memang suka tanya. Saya tak tanya, saya tak boleh fikir. Tahu tak tanya tadi. Sebab saya jumpa ustaz tadi masa tengah sembahyang tadi, saya tak khusyuk. Sebab baju ustaz bau nasi. Kuat saya sering jumpa tengok ayam merah. Jadi dia cerita pasal akhir zaman kan ustaz. Ramai orang kata orang muda orang ni bila semangat jihad, aku nak jadi tentera mahdi, aku nak jadi tentera mahdi, aku tak mau mati lagi dia lah. Ada yang saya lihat tak mau mati, aku adalah tentera mahdi. Macam mana ustaz nak tanya yang tu pun saya. Sebab ada yang orang kata hang bersedia kalau jadi ataupun hang diterima, betul kan? Boleh diterima macam syurga. Ya, aku contoh orang yang berdoa itu. Aku cakap Aku belum lagi pernah cakap jadi tentera Mahdi. Tadi Kalau aku cari Mahdi member aku. Mahdi, Asal Mahdi. Okey, tuan-tuan. Kita hidup paling penting tuan-tuan, nombor satu, pastikan kita termasuk sebagai orang yang memperbanyakkan amal soleh. Tu suruh kalut pasal Imam Mahdi tu. Ya? Tak payah duk minta lebih panjang umur nak jumpa dengan Imam Mahdi, tak payah. Ya? Tak payah. Sebab sebelum datang Imam Mahdi, kalau kita tengok hadis, Dajjal keluar dulu, betul tak betul? Dajjal keluar dulu. Ya? Kalau kita tengok Dajjal keluar dulu, bahkan para alim ulama, ada di kalangan ulama yang mereka berdoa kepada Allah supaya mereka dimatikan sebelum keluarnya Dajjal. Tuan-tuan, doa minta mati ni tak boleh. Tuan-tuan, duit tak cukup, hutang banyak, ya Allah bagi aku mati orang lah, leceh lah, hutang banyak, tak boleh, dosa. Faham tak? Ada orang dia timpa sakit, dia doa minta mati. Daripada aku hidup-hidup lebih baik aku mati lagi bagus ya. Yang tu orang yang putus asa. Tak boleh, putus asa sifat syaitan. Tak boleh. Tapi tuan-tuan, ada di kalangan ulama, mereka berdoa supaya dimatikan sebelum bertemu dengan Dajjal. Pasal apa? Minta mati itu dengan tujuan nak menyelamatkan iman. Bahkan kalau ulama pun minta mati, tak mau nak jumpa dengan zaman Dajjal, kita baru cak ayam. Bagi aku panjang umur nak jadi tentera Imam Mahdi. Malam sikit. Tahu bila kata malam sikit. Suruh sembang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, jawapan kepada saudara Tapai, fokus pada amal ibadat kita, kan? Jaga iman kita, fokus pada amal soleh. Mudah-mudahan yang tu yang akan selamatkan kehidupan kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Wallahu taala alam. Baik, alhamdulillah. Kita teruskan kepada yang kita tunggu-tunggu. Saudara, nama betul apa? Syukriah apa? Syaruk. Baik, kita minta sikit lah. Syuk ni saya dengar macam-macam cerita dah. Yang elok ada, yang tak elok. Yang tak elok saya tak mahu cerita ni. Yang tak elok dia cerita kat kami lah, kalau tak payah. Tapi kita minta dia berkongsi sikit lah dengan kita. Berkongsi pun tak baik. Kalau minta syuk boleh bagi apa tadabur tadi ya. Bagi apa? Tadabur. Kita minta syuk kongsi dengan orang macam mana perubahan. Tak payah ulang lah. Ustaz dah cakap. Takkan nak ulang ni, baik tak cakap. Tak apa. Sebab aku kena tanya tapi aku suara tak. Baik, insya-Allah boleh. Macam ustaz boleh. Betul songkok. Tapi
sejujurnya sebenarnya Ustaz, saya, tapi sebelum tu saya nak bagi kredit dululah kepada tim rider subuh. Sebab sejujurnya Ustaz, bukan senang. Memang kena tagline yang kental sampai. Sebab asbab lah, kalau kita tengok, kita throwback sikit, Alif Sata yang antara penggerak dulu, lepas tu ada kesinambungan pula belah utara rider subuh. Tadi sempat saya tanya Tapai, berapa orang dah? 500 orang dah. Masya Allah. Tahniah Ustaz. Sebab dulu kita tahniah semua, termasuklah karya Masjid Timah. Sebab sejujurnya ini saya lah, zaman-zaman motor dulu. Main motor, jenis motor. Dulu Ustaz kita balong lah. Tapi bukan apa Ustaz, bila kita nak bercakap pasal dulu, kalau kita tengok zaman saya bersama dengan tim-tim budak-budak motor lah, mungkin kami lah, susah untuk kita tengok yang kental betul sanggup datang. Kadang-kadang bukan kata sebab tak bangun, ada je yang kita sampai pukul 6, pukul 7 bawa balik. Tapi dia lebih rela habiskan masa jauh daripada masjid berbanding dekat ke masjid. Jadi lah ni, bila saya nampak tadi, saya sempat sampai awal. So bila tengok ada tim-tim budak-budak motor sampai, saya kata amboi, berbeza semua dengan zaman saya Ustaz. Zaman saya, kalau nak dengar bunyi motor macam ni, padahal dulu kami pondok, sini masjid 100 meter tu pondok. So padahal dekat saja, tapi rasa macam ada halangan untuk sini, habiskan masa kat sana. Tapi beza tu, saya ucap tahniah dulu lah untuk tim rider subuh, insyaAllah. Sejujurnya Ustaz, saya pun rasa macam tak layak untuk saya bercakap macam Ustaz. Cuma yang saya setuju bila Ustaz kata antara siapa yang pergi dulu tu, sebab kalau tengok gaya macam kita dah tahu siapa. Cuma itulah Ustaz, mungkin tadi Ustaz sempat bisik kat aku dapat. Ustaz kata kongsi pasal penghijrahan. Dia sebenarnya Ustaz, saya ni Ustaz, lebih kepada kalau nak cakap hijrah ni, kalau dah berubah, saya tak suka guna ayat tu Ustaz. Sebab saya takut bila saya ambil satu konsep yang saya kata aku dah berubah, aku dah hijrah. Dia sebenarnya pada saya bukan berubah. Dulu tu saya macam tak jumpa maksud hidup yang betul. Pada saya dulu tu, hidup dia tu tak komplit. Tapi kalau nak ambil ketika zaman dulu, untuk kita ambil hanyalah untuk mengejar hidup dunia, saya masa tu peak. Aku pernah ada satu tahap yang peak. Maksudnya pernah ada semua. Pernah ada kereta, pernah ada kereta yang mewah, pernah ada kereta yang sport, pernah ada rumah yang besar. Tapi di saat ketika itu, saya rasa saya berada di satu tahap yang sangat hina sebenarnya. Ikrim dalam ini. Ikrim tahu nama aku tak pernah jumpa. Aku tengok dekat ni. Baik. Ikrim dalam ini. Tapi ada media suka. Lepas tu ada media. tak ada main judi ya. Wah, teruk sangat. Dah tanya orang, padahal dia bisa duduk dalam. Dah, lepas tu pada ketika tu memang pada mata manusia macam okey, aku peak kat sini, aku ada apa yang aku nak, aku ada rumah, aku ada kereta, aku ada duit, aku mampu untuk belanja. Tapi bila fikir balik Ustaz, ketika itu sebenarnya aku ada kat titik yang paling hina. Aku tak pernah rasa aku nak bersyukur. Aku tak pernah rasa yang, aku rasa semua yang aku buat pada ketika tu, mungkin hebatnya aku, dia ada keakuan bahawa okey, belagak dia masih ada keakuan. Tapi bila masa time sekarang Ustaz, bila saya dapat rasa bukanlah berubah, menjalani hidup yang sepatutnya kita jalan. Solat tu sebenarnya bukan kata aku dah solat, aku dah berubah. Bukan. Betul. Dia sebenarnya memang kena buat. Memang kena solat. Bukannya ramai orang ada hari ni aku
solat. Bukan kita mayak hari ni aku solat subuh, nanti aku pergi Zuhur. Bukan. Benda tu hang kena buat. Yang hang takut nak cakap, hang mai kat orang, ni tak solat. Patut, tapi dunia tu macam dah terbalik. Aku yang dulu pula. Ini perasaan saya lah Ustaz. So sebenarnya syur kalau bak semayang, bak kita kena jadi baik, bak kita kena jadi Allah, bukan perubahan. Bukan perubahan, tu memang hang kena buat. Sepatutnya kita patut jadi. Itu fitrah hang. Baru hang jumpa apa maksud hidup. Bukanlah saya kata saya pandai sangat, Ustaz tahu juga. Tapi bila kata Proses tu, bila saya tengok balik antara saya yang dulu, jauh beza dia. Tapi Ustaz, saya ada pertanyaan. Sebab saya pernah ada dengar orang kata, Tanya apa? tak boleh jawab aku. Okey. Saya pernah ada orang cakap yang saya pernah dengar, ada beza pada mata manusia. Orang yang daripada awal dia baik, sangat baik, dia ikut ajaran agama apa semua, mentauhidkan Allah. Lepas tu dengan orang yang macam saya ambil saya lah, yang dulunya macam mana sangat-sangat terpesong jauh, dan apabila kita patah balik, ada nikmatnya di situ yang Allah kata kan. Jadi pernah saya dengar ada satu soalan cakap, aku baik, dia pernah jadi jahat, tapi kalau dia jadi jahat, dia pun dijanjikan syurga. Apa adilnya untuk aku yang buat baik selama ni? Macam tu Ustaz. Dia Ustaz, silakan Ustaz. Kenapa tak boleh jawab kan? Boleh jawab. Tapi kita menghormati guru kita di hadapan. Macam mana tu Ustaz? Boleh jawab. Sebab ada cover. sebab ada orang, betul tak Ustaz? Macam selama ni ada orang tu dia cakap, aku ni selama ni aku baik, Mamai dapat datang mai, dia ni jahat, lepas tu dia boleh baik, tapi dia pun dijanjikan syurga. Macam tu Ustaz. Dia ada timbul rasa macam tu lah. Dia ada timbul rasa. Dia rasa Sebab macam aku daripada dulu baik, tak pernah jahat. ya, aku pernah dengar nak cakap. Betul macam tu Ustaz. Jangan cakap, berdua orang nak dengar. Bukan sebab nak cakap ni Ustaz tak faham. Takkanlah Ustaz tak faham, yang tak faham pun. Okey, apa yang Abang Syuk tanya tak saya? Tuan-tuan, simple lah tuan-tuan. Manusia ni ada empat jenis manusia. Yang pertama, manusia yang pertama, dia ni superstar tuan-tuan. Dia champion. Pasal apa dia champion? Dia ni daripada awal ni, memang amalan yang dia buat ni memang terang ahli syurga. Dia mati husnul khatimah, dia memang amal muda baik, sampai ke berumur baik, sampai ke tua baik, sampai mati dia buat amal baik. Dia ni Allah bagi hidayah istiqamah sehingga dia mati dalam keadaan yang baik. Dia ni memang champion. Jadi ahli syurga. Ada orang tuan-tuan, dia ni memang daripada beranak sampai mati memang confirm ahli neraka. Tu jenis manusia yang kedua. Yang tu kalau boleh harap-harap bukan kita lah. Ya? Dan manusia yang ketiga, dia ni pada awalnya nampak macam calon ahli syurga, sehingga dengan amalan yang dia buat ni nampak macam ahli syurga. Bahkan dalam hadis Nabi sebut, bahkan tinggal sejengkai lagi dia dengan syurga ni, tapi ditakdirkan dia masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala sebab barangkali ada keburukan yang kita tak tahu. Ya, dia ni buat amal baik. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis sahih tuan-tuan, ada 3 orang yang buat amal baik tapi masuk neraka. Paling bagus, nombor 1 siapa dia? Ustaz yang mengajar. Dan bila dia mati, malaikat tanya dia, dulu kerja hang apa? Aku dulu kerja ceramah rata-rata. Pagi kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isyak. Untuk apa hang kuliah? Tak semata-mata aku nak cari redha Allah. Malaikat kata, bohong, hang mau envelope. Hang ceramah biasa mau envelope. Kalau envelope tebal malah tu ambil, kalau tak tebal hang blok. Contoh, saya tak bagi kata siapa-siapa tau. Oh, tengok macam tak puas hati tau. Ni contoh. Faham? Contoh ni dia. Contoh dia kena tu. Okay. Masuk neraka dah. Walaupun
kerja dia ceramah pagi petang siang malam. Allah tahu isi hati tu. Allah tahu isi hati. Tahu isi hati tu. Ada orang dia sedekah tuan-tuan. Malaikat dia dulu orang sedekah sebab nak cari redha Allah, ni hadis sahih ni. Kan? Malaikat kata bohong lah hang sedekah ni pasal hang orang nak hang kata hang ni pemurah, hang ni ringan tangan, hang suka tolong orang, hang tak ada ikhlas langsung masuk neraka. Bahkan kemuncak tuan-tuan, amalan yang paling tinggi dalam Islam, model kasar tuan-tuan, jihad, mati syahid perang. Malaikat tanya dia, hang mati macam mana? Kita mati macam kecil manis, darah tinggi dia. Dia ni mati syahid. Pasal apa mati syahid? Taklah aku nak cari redha Allah. Malaikat kata bohong. Hang nak orang kata hang fighter. Hang nak orang kata, sebab tu bahkan ada setengah ulama dia kata lebih baik aku mati dalam bilik lebih baik daripada aku mati di pintu rumah. Sebab takut kematian tu tak ikhlas, nak mati tu pun tak ikhlas. Ya, keikhlasan tu penting. Sebab tu ada orang ni masuk neraka walaupun nampak macam ahli syurga. Buah jubah, buah seorang belum tentu ahli syurga. Baik. Ada satu dalam surah Al-A'raf, bila kita tengok ada golongan yang dipanggil sebagai Ashabul A'raf. Ashabul A'raf ni dia syurga tak masuk neraka, tak masuk, dia duduk tengah-tengah. Dia duduk tengah-tengah. Bila dia nak masuk dia tengok amalan dalam neraka, dia rasa takutnya aku. Dia tengok dalam syurga, dia teringin nak masuk. Siapa golongan Ashabul A'raf tu kan? Boleh Ustaz cerita sikit. Tengok-tengok. Saya cerita. Tengah-tengah. Syuk nak duduk mana? Saya syurga. Saya syurga. Okey, saya cerita dulu lah. Kan? Lepas ni saya nak jawab yang keempat tu. Okey. Yang keempat apa dia? Yang pertama tadi champion, memang dah nampak dah ahli syurga. Yang kedua jahanam, memang dah confirm ahli neraka. Yang ketiga nampak macam calon ahli syurga, lagi selingkai masuk neraka. Di mana silapnya kita tak tahu. Ni yang keempat ni tuan-tuan, nampak macam ahli neraka. Bahkan kehidupan takdir dia lagi selingkai nak masuk neraka. Ya, out of sudden Allah Ta'ala turn the table. Boleh cakap orang putih sikit? Boleh Ustaz. Kami marah suka cakap orang putih. Ada apa suka. Ya. Allah Ta'ala tukar takdir hidup dia tuan-tuan, masuk syurga. Pasal apa? Hidayah yang Allah bagi, tiba-tiba dia berubah. Saya pernah jumpa ada orang dari muda sampai ke tua, rumah dia nombor 2 penjara. Kena buang daerah. Cukupnya masalah dengan ubat dia, dengan dadah, dengan ganja, dengan pukul orang, dengan tentak orang. Ni cerita betul tuan-tuan, saya jumpa dalam hidup saya. Tuan-tuan tahu dia mati lepas tahiyat sembahyang subuh. Dekat-dekat nak mati tuan-tuan, Allah bagi hidayah dia, berubah, keluar penjara, tinggal dah semua benda tak elok. Mula pergi sembahyang, mula pergi masjid, mula pakai jubah, mula pakai kurta, pakai kain pelikat, simpan janggut sikit, bawa kepiah atas kepala, ikut kawan-kawan jemaah tabligh, keluar 3 hari, 40 hari, pergi mana-mana rata-rata dia keluar. Satu hari tuan-tuan sembahyang subuh, tengah-tengah sembahyang subuh, baca tahiyat akhir, tak ada bagi salam, mati dalam tahiyat akhir. Allah nak ubah satu-satu orang punya hidup. Ada satu hamba Allah yang ni live. Tak live, itu live. Tapi dia tu dengar dia marah, saya nak pergi cerita aku ke orang tu, tak jadi cerita. Tak buat jangan sebut nama. Tak sebut nama. Ada satu hamba Allah ni tuan-tuan, dia hidup ni. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah berterusan kat dia. Daripada saya kecil tuan-tuan, dia ni kaki isap gam. Isap gam. Lalu isap gam, orang plastik isap gam. Stomach. Saya tak tahu dia mana mati kan. Apa bisa? Syuk dulu kat Tadi dia buat gaya apa? Macam plastik tu. ingat kat Sabit tu. Aku tak pernah isap gam. Pakai gam tak? Pakai gam. Cak senapang. Tak. Saya tak tahu. Tuan-tuan tahu tak? Dia ni daripada saya kecil, dia isap gam. Lepas tu dia suka minta duit kat orang. Kalau saya tengok dia, saya cukup meluat dia. Saya meluat. Ni cerita betul ya. Dia ni main, saya ni amlah, dia main kacau tu. Saya ni buat duduk dia. Macam itulah berterusan. Bila saya dah besar sikit, saya ada duit sikit, kadang-kadang dia main lah nak makan sehari. Saya bayi dia, saya tak ambil belawang, dia duduk kacau kan. Saya bila tengok dia pun, saya akan tegah.
Pasal kita tak mau nak pergi muka kat dia. Pasal takut lagi dia pijak apalah kan. Suka pergi kacau semua kan. Tiba-tiba tuan-tuan baru ni dia main kat saya. Dia lari main. Saya duduk turun motor, dia lari main kat saya. Dia main-main kat saya tak amuk apa. Saya tanya lagi duduk dia. Pasal kita duduk tahu dia duduk isap kan. Tuan-tuan tahu dia main dia abang saya. Ustaz, saya dah stone dah, berhenti dah. Saya dah berhenti dah ganggang awak lah ni. Saya jaga sembahyang 5 waktu. Saya tak bagus ya. Saya jadi malu lah. Pasal tadi saya buat ada satu macam perangai. Ya. Saya jadi malu. Saya tak bagus berubah lah. Berubah lah Ustaz. Berubah macam mana? Saya dengar ceramah. Duk tengok dalam YouTube ceramah Ustaz Wadi Anwar, ceramah Ustaz pun saya dengar dalam YouTube. Ada lagi 2-3 orang Ustaz duk bagi ceramah. Saya kata sudah lah buang perangai ni. Saya jadi malu tu kan. Bila saya malu, saya nak cover saya punya malu yang tadi saya buat tu macam perangai siru kat dia tu. Saya pun tarik GoPro nak bagi dia suruh pergi makan. Dia kata Ustaz main duit, simpan Ustaz lah ni saya henti kerja cari duit sini. Oh no, dia batang menyapu tak buka tu ni. Satu-satu orang Allah nak bagi hidayah, kita tak tahu sebab tu yang pertama kita jangan hukum orang. Kita perbaiki diri kita, perbaiki diri kita. Soalan ashabul a'raf tu saya serah balik kat Ustaz Malik. Saya tadi dia tolak saya kan. Saya tolak saya dia jawab. Tak apa lagi. Jadikan dia sebagai persoalan untuk program yang ke depan. Dah abang kata ada juga golongan yang macam tu. Kongsi sikit. Golongan ashabul a'raf ni adalah golongan yang mereka ni surga neraka pun tak masuk. Apa dia buat? Mereka ni duk nampak salah, duk cari ni. Mana ada orang yang aku pernah buat salah tu. Dengan Allah Ta'ala dah selesai kan? Sembahyang dia selesai. Dosa makhluk. Dosa manusia. Jadi macam contoh syuk selalu mengumpat orang kata itu orang baik tak elok. Syuk berubat. Ya, contoh. Mengumpat dia abang. Oh mengumpat. Dia ada syuk berubat. Tapi saya tak pernah buat lagi. Contoh dia suruh mengumpat ni Ustaz Malik tu beli rezik tu hutang tu. Macam-macam lah. Betul kan? Pada dia beli cash. Jadi macam tu lah. Jadi fitnah, jadi dosa macam ni. Bila orang sebut dia beli cash, dia jadi takbur. Takbur. Golongan ashabul a'raf. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, saya rasa kita pun tak lama. Baik. Mungkin ada sikit lagi syuk. Syuk, kongsi syuk dalam industri tadi. Sebab tadi ada kita kongsi ada yang dalam industri ni ada sampai kena santar. Syuk kena rela kan. Syuk kena Dan rela. kita tengok dalam bekas yang kena santar tu. Dan sampai mandi kecil sendiri. Oh, itu dah bercerita dah. Maksudnya dalam industri apa? Anak tanya apa ni? Tanya apa? Dia pun tak dengar kan? Jangan buat macam sembang kat rumah. Nak tanya elok. Nak tanya. Dia pun dah tahu lah. Kita dalam industri ni Baik. banyak orang Nak tanya pun tak tahu apa dia ni. Ilmu hitam. Bukan Ustaz dia cerita ilmu sihir. Ilmu sihir. Ustaz, ni golongan apa Ustaz? Ni golongan apa macam ni Ustaz? Yang kedua tu kan, yang memang pada awal yang berhujung memang jahanam. Dia pergi pegang Ustaz tu, ilmu hitam tu. Dia buat macam dia putih tu. Dia macam ni Syuk. Yang saya faham lah, yang tak kaitan dia ni kan. Dia mungkin setiap orang tu bila dia dah berubah, dia mesti ada asbab dia berubah tu. Yang tadi Syuk kata tak berubah bukan. Macam tak sama je. Dia sebut pasal industri. Ustaz betul ke Ustaz? Ustaz nak betul kan? Rasa Ustaz pun nak betul kan? Tak betul. Saya meringkas kan. Dah nak Macam tu lah. Kalau macam kami dalam industri ni selalu kena sihir. Selagi bila masuk pertandingan apa, dia ni yang tak santau. nak cakap apa ni? Hantar sikit awal baru ni kena sihir. Bukan. Hantar sikit sebab tak lawak. Tak payah orang nak sihir pun memang dah tak lawak tu sikit lah. Nak salahkan orang. Sebab tak ilmu hitam apa. Nak cakap tanya apa? Aku tanya itu lah. Kerana dia pun tak tahu su. Ya. Dalam bila kita dalam industri ada jenis-jenis macam tu. Ada juga kat dalam industri dia macam tu. Sebab su dia pernah masa percaya yang kurafat lah. Dah, okey. Kalau kita nak kongsi benda-benda macam ni Ustaz kan, kita takkan kita nak bagi satu
satu confirmation. Sebab benda-benda khurafat ni bukannya benda yang kita pasti, Ustaz. Contoh kalau kita kena buatan sendiri pun, bukannya kita boleh confirm kata dia ni buat apa ni. Walaupun mungkin kita ada syak, kemungkinan benda tu hanyalah mainan jin dan syaitan. Saya sejujurnya saya pernah pergi berubat, Ustaz. Saya pernah pergi berubat. Ada satu ketika yang adalah saya memang ada gangguan. So sebelum dulu saya ada pergi beberapa tempat, Ustaz, yang saya pergi sampai saya pernah jumpa satu orang Indonesia. Pada saya ini tak tahulah tahap mana, Ustaz. Sampai saya baru sampai kat rumah dia. Saya berdiri, dia suruh saya diri kat situ, dia scan. Saya dah dahsyat tu, macam scan tu, dia scan. Tapi yang dahsyatnya masa tu, Ustaz, saya main masa tu saya migraine belah kanan. Jadi dia tengah scan tu, dia cakap, okey, mata kamu di sebelah kanannya sudah lobong. Ada orang yang membuat kamu supaya matanya rosak. Saya terkejut tu. Arif tu macam mana dia tahu. Jadi dia duduk tanya dekat, dia kata kat belakang saya ada batu nisan apa, ada orang buat dulu. Tapi apabila alhamdulillah saya ada jumpa seorang ustaz dekat Pusat Rawatan Bidara Al-Fatih. Jadi dekat situ baru saya faham sebenarnya ilmu kaedah rawatan ni pun, Ustaz, walaupun orang tu menggunakan ayat Al-Quran, tapi tak semestinya di jalan yang betul, Ustaz. Betul kan? Sebabnya kalau ada yang sampai ke tahap kata okey, ni dia ni buat sebelum ni sampai, maksudnya mesti ada qadam. Sebab orang yang setinggi mana ilmu pun takkan mungkin dia boleh tahu apa yang berlaku ke depannya. Umur Indonesia tu dia scan betul habis macam tu dah. Betul. Kalau kita ambil contoh, kalau orang yang hebat dalam agama, contoh kalau saya salah betul kan, Sayyidina Ali kalau tak salah saya, dia meninggal pun ketika tengah solat, ditentak dari belakang orang yang pandai dalam agama. Betul tak, Ustaz? Kalau kata orang tu pandai dan boleh tahu tentang masa depan, Sayyidina Ali tengah solat, takkan dia tak boleh tahu kata orang nak main tentak dia. Jadi pada saya, time tu saya dah stop untuk percaya benda-benda ni. Bukan saya tak percaya pada segi apa. Kalau nak sebut pasal dalam industri, memang mungkin ada. Sebab kita ada je dengar, Ustaz, bila ada konsert tu, bila kita buka apa bawah stage tu ada jumpa benda bukan-bukan. Tapi berbalik yang saya dengar kepada Ustaz, dia cakap apa yang nak berlaku tu tetap dengan izin Allah. Kalau kita buat dengan hebat macam mana sekalipun dukun, bomoh, tapi kalau anda kata Allah yang tak izin tu, takkan jadi. Dia sikit je, dia tak bagi apa-apa ubat. Dia suruh saya ubat masa saya pergi kat Indonesia tu. Kos rawatan masa tu dia nak ambil lebih kurang 10,000. Tapi memang dia dahsyat lah. Sampai masa tu dia boleh kata saya sakit, masa tu dia boleh tahu saya sakit. Pelik lah. Yang tu dia bukan bagi migraine sebelah kanan kan, dia bagi belah kiri sekali. No, betul memang. Saya keluar tu rasa botak sekali. Tapi saya tak buat. Menjawab soalan tapai. Sebab minat saya bomoh ni. Belajar. Dan mungkin tapai ada persoalan dia. Maksudnya hari ini kepercayaan orang ke arah situ ni lebih daripada percaya hasbi Allah tu. Betul. Kita ni kalau kita hidup ni dalam apa jua keadaan sekalipun, di mana ada hasbi Allah, dan kita mengharapkan kepada Allah, buatlah macam mana pun, tapi hati kita tu stay kepada hasbi Allah. Begitu dia dulu pun ada
kita tahu kita dibuat orang, lepas tu disihir, kita disihir. Dan apabila kita pergi berjumpa untuk ubat, katakanlah ada orang yang cakap, okey kawan-kawan, jom aku bawa orang pergi tempat ni, dia ni bagus untuk ubat. Kita sampai-sampai kat sana, kita tengok ni bukan guna rawatan Islam ni. Jadi apa dia tu hukum apabila kita dah pergi ubat kat situ? Apa hukum? Adakah kita akan jadi berdosa apabila kita berubat dekat dia? Okey. Tanya pasal hukum ni, saya ustaz cak ayam bukan mufti. Tapi saya cuba jawab tuan-tuan. Tuan-tuan, yang pertama tuan-tuan, memang sihir ni ada kan, bahkan Nabi pun disihir kan. Dan zaman sekarang ni saya tengok pelik, bahkan sihir semakin menjadi-jadi tuan-tuan, makin menjadi-jadi. Bahkan ada pengurusi masjid kena sihir dalam masjid pun ada. Ada kan? Bukan Haji Ibrahim. Bukan Haji Ibrahim. Bukan. Kan? Sampai tahu lagu tu tuan kan, ustaz ada sihir pun ada, orang niaga tuan. Niaga tak terang mana pun. Niaga yang gunting tepi jalan ni. Ustaz pernah kena Ustaz? Ustaz berniaga? Pernah kena? Pernah. Saya pernah kenal, tapi saya tak mau kongsi begini. Cuma saya nak sebut tuan dari sudut ilmu. Tuan, apa-apa saja urusan yang terkait dengan sihir ataupun penggunaan jin, kan, ataupun apa-apa jampi-jampi yang dia nak buat dekat orang, nak tuju kat orang. Tuan, jin takut pada dua benda ulama kata. Jin takut, yang pertama, jin takut kepada orang yang banyak membaca Al-Quran. Itu nombor satu. Yang kedua, jin takut dekat orang yang banyak beramal. Orang yang kuat amalan, yang jin takut. Sebab tu ada kisah Imam Ahmad bin Hanbal kan. Satu hari tengah-tengah nak mengajar kan, tiba-tiba mai satu orang ni abang kata ada orang kena rasuk. Dia duduk mengajar tuan-tuan, dia tak boleh tinggal kuliah dia. Dia habaq kat orang tu, hampir duduk masjid, ambil kasut aku, hampir tunjuk kat orang yang kena rasuk. Kan? Bila mana dia ambil kasut Imam Ahmad bin Hanbal, pergi tunjuk dekat orang yang kena rasuk, kawan yang kena rasuk tu baik tu jin tu belah. Nah, jin tu belah, tengok kasut kan, cuba ambil kasut tapai nak bagi kau. Jin tu lagi sepuluh. Bahkan lepas daripada Imam Ahmad bin Hanbal wafat tuan-tuan, ya, bila mana ada orang kan, dia tengok Imam Ahmad bin Hanbal buat macam tu kan. Jadi lepas Imam Ahmad bin Hanbal wafat, ada satu orang nak mengajar, sama jadi kes macam tu. Dia teriak, dulu Imam Ahmad bin Hanbal dia hantar kasut kan, jin takut kasut kan. Jadi dia fikir, dia abang orang tu ambil kasut aku, ambil tunjuk kat jin. Jin tengok kasut dia, jin gelak dia. Ambil kasut dia tunjuk, aku tak nak heran kat hang. Dan kemudian dia ambil kasut Imam Ahmad bin Hanbal dalam simpanan orang yang jaga kasut tu, ditunjuk, jin tu lari. Walaupun Imam Ahmad bin Hanbal dah wafat, dah meninggal. Nak abang apa tu, dan jin takut kepada orang yang kuat beramal. Jadi kalau tuan-tuan kena sihir, yang pertama banyak baca Quran, yang kedua banyak beramal, maka insya-Allah mudah-mudahan dia jauh lah. Jadi kalau kita dibawa pergi ke satu tempat rawatan yang ada unsur syubhah, sebaiknya kita elak tuan-tuan, sebab kita nak jaga iman dan akidah kita. Kan? Takut benda-benda yang terkait dengan rawatan menggunakan jin, bersahabat dengan jin. Jadi kita nak pelihara iman kita. Jadi kalau kita pergi satu tempat nampak lain tak kena belah orang. Dan sebab berbanding sakit tuan-tuan, iman tu perlu kita pelihara, akidah tu perlu kita jaga. Sebab tu benda tu lebih besar. Tuan-tuan sakit tuan-tuan kena kencing manis, tuan-tuan kena darah tinggi, tuan-tuan kena apa saja sakit. Ada orang kena sihir, macam-macam jadi kat dia. Kaki bengkak, tak boleh jalan, perut pucik, tak boleh makan, malam tak boleh tidur. Tapi bukan saya syok lah, dia pucik je. Ya, tuan-tuan, macam-macam sakit. Sakit tu semua boleh jadi kifarah. Sakit tu takkan hantar kita masuk neraka. Tapi kalau rosak iman kita, rosak akidah tauhid kita kepada Allah, takut tempat kita dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta jauh daripada perkara yang khurafat dan boleh merosakkan keimanan kita. Wallahu a'lam. Baik, insya-Allah. Terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini di Masjid Malaysia. Ustaz, atas tajaan makanan dan perkongsian tampai, insya-Allah kita akan sambung pula dengan
Habis Alhamdulillah, Alhamdulillah. Biasa buka kedai. ada sesi campur Abi kalau Ramadan ada masuk bazar